Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Jangan lupa juga untuk tekan loceng yang ada di sebelah butang subscribe. So hari ini kita nak bagi satu reaction daripada satu video yang saya tengok daripada seorang ustaz berkaitan tentang menyebutkan tentang ada PhD tapi sudah belagak dan sebagainya. So, ada beberapa isu yang kita boleh keluarkan dekat sini. Yang pertama, isu kritikan tidak ilmiah. Kata ustaz, ada seorang pensyarah di College University di Perak. Pensyarah ini katanya bengong menurut kata-kata ustaz lah. Sebab pensyarah ini kata Syekh Ahmad Fatani sesat. Kitab Faridatul Faraid, karangan Syekh Ahmad Fatani juga sesat. Itu yang pertama. Isu yang kedua kata berkaitan tentang sanad. Guru Syekh Ahmad ialah Tok Kenali. Tok Guru kepada Tok Kenali ialah Tok Guru Haji Hitam. Tok Guru Haji Hitam ialah Tok Gurunya Sidik Nur. Dan Sidik Nur itu adalah guru kita. Jadi sanad kita sampai ke Syekh Ahmad. Itu kata ustaz. Kita akan bahaskan tentang isu ni kemudian. Isu yang ketiga ialah kisah ketinggian ilmu. Isu viral kealiman Syekh Ahmad Al-Fatani. Sampai surat dihantar oleh ulama Mesir ke Nusantara untuk jemput Syekh Ahmad untuk sesi soal jawab, untuk uji ketinggian ilmu beliau. Tok Kenali yang ikut serta dalam kembara itu cerita tentang perbincangan itu berlaku sehingga 3 hari 3 malam. Hari pertama faham, lepas tu tak faham. Waktu tu Tok Kenali sudah jadi mufti, bak kata ustaz lah. Yang keempat, kritikan akademik. Katanya baru ada title doktor, pakar hadis, sudah petikai ulama silam. Ulama kitab turas. Benda lama dan benda baru kata ustaz, mana lebih bagus? Benda lama lah kata beliau. Dia kata begitulah, jom kita semak satu persatu apa yang beliau sebutkan. Sebelum itu saya nak jelaskan bahawa ini adalah perbincangan sahaja. Bukan tujuan saya nak kutuk peribadi Ustaz Syakir Nasuha, hafizahullah. Beliau banyak sumbangannya dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Cuma isu ini adalah isu kritikan konten. Anda juga boleh kritik saya semula jika kenyataan saya di sini tidak benar. Okey, baik. Kita pergi kepada isu yang pertama. Apabila ada ustaz yang sebut ada orang kata, ada pensyarah kata, sebenarnya ada maksud di sebalik itu. Ada kemungkinan dia tak sebutkan nama orang itu, mungkin orang tu dah famous sangat. Jadi tak sebut nama pun semua orang dah tahu. Ataupun mungkin sebab nak jaga aib. Jadi tak sebut nama orang itu. Atau ada kemungkinan dia nak kutuk sebenarnya. Tapi tak mau orang kutuk dia balik. Jadi dia tak sebut nama orang itu. Jadi bab maksud yang sebenar kita serah kepada Tuan Badan lah. Cuma perangai macam ni saya tak berapa nak gemar secara peribadi. Sebab akhirnya kalau orang itu dengar, dia mungkin tak tahu apa yang ustaz ni nak tuju. Tuju dekat dia ke tuju dekat orang lain. Jadi kalau dia salah, dia tak dapat nak betulkan. Kalau kita tengok gaya ustaz ni sebut, dia kata ada pensyarah yang ada PhD hadis. Didakwa pakar hadis yang mengajar di sebuah college universiti di Kuala Kangsar, Perak. Bab ni susah kita nak tabayun sebab siapakah pensyarah hadis di college universiti itu? Setahu saya di Kuala Kangsar, cuma ada satu college universiti yang telah di-upgrade jadi universiti, iaitu Universiti Sultan Azlan Shah, USAS. Ada ke pensyarah hadis yang bengong dekat universiti itu? Sebagai penceramah juga sebenarnya kita kena elakkan sungguh-sungguh ucapan seperti kata-kata bengong, bodoh yang digunakan sesuka hati. Yang kita mungkin faham terlepas cakap, sabqul kalam. Geram sangat, hentam orang tu sampai terlepas cakap. Sebut perkataan-perkataan yang tak sesuai disebut di masjid dan surau. Tapi jangan jadikan istilah-istilah seperti ini sebagai makanan asas dalam kuliah. Satgi geng-geng jemaah yang jenis ikut saja ni, dia akan jadikan hujah. Ustaz kata macam tu takkan tak boleh. Ustaz lagi pandai pada kita. Dia pun kata bodoh, dia pun kata bengong. Takkan kita tak boleh kata. So jangan jadikan ia sebagai adat. Satu lagi, kalau orang hina kita, kritik ulama' kita, kita tak perlu kata dekat dia balik secara berlebih-lebihan. Paling kurang kita kata, kita ambil sekadarnya saja. Contoh dia kata kita hang bodoh, dia kata hang bodoh. Kita pun balas balik, hang lah yang bodoh. Setakat tu cukuplah, balas dengan yang sama.
Tapi kalau orang tak kata kita apa-apa, tak perlu kita kata dekat dia. Jangan kita memulakan. Nampak Despacito sangat dekat situ. Jadi bila isu akademik, kita bincang secara akademik. Jangan suka kita melabelkan orang itu dan orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, isu sanad. Sanad ni sebenarnya bukan semudah hampir mengaji dengan kawan tu, jadi hang terus dapat sanad daripada orang tu. Itu bukan sistem sanad. Kalau kita mengaji kitab Faridatul Fara'id, terus daripada penulisnya, kemudian penulis berikan sanad, barulah digelar orang itu mendapat sanad. Sanad ini diambil dengan berguru, bukan asal ambil saja. Saya ingat dulu waktu duduk Mesir dulu, masa kelas talaqi kitab, hari pertama ramai yang hadir untuk bubuh nama. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dah tak ada, makin kurang. Sampai sunyi kelas talaqi. Tapi bila dah sampai habis kelas, ramai balik semula. Baru hadir untuk nak ambil sanad. Ini sebenarnya kerja yang tak patut. Ada ramai orang buat macam tu. Ambil sanad ikut dan. Tapi tak dinafikan juga ada ramai daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang betul-betul bertalaqi. Daripada awal kelas sampai akhir. Kadang dia tak masuk awal, dia masuk tengah-tengah. Tapi daripada tengah-tengah tu sampai akhir, dia betul-betul mulazamah ketalaqi dan akhirnya dia mendapat sanad. Tuang sekali dua tu perkara biasalah, boleh dimaafkan. Yang geng-geng macam ni, saya ingat satu respek yang besar perlu diberikan kepada mereka. Dia orang memang geng mengaji sungguh lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ni tukang cetak. Jadi tokoh seperti Syekh Ahmad Fatani ini merupakan idola saya. Beliau boleh dikira sebagai bapa percetakan buku daripada kalangan orang Melayu Muslim. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Jawatan Kuasa Penggadaan Percetakan Kerajaan Turki, Osmaniyah, Matba'ah Al-Amiriyah di Istanbul. Dan kerja percetakan dan penerbitan adalah bidang beliau yang ia juga merupakan bidang saya sejak tahun 2013. Kisah yang disampaikan tentang Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Fatani itu saya fikir perlu diteliti balik. Kalau kita nak angkat Syekh Wan Ahmad Fatani pun, kita berpadalah. Kitab Faridatul Fara'id tidak dinafikan sebagai buku akidah tanah Melayu yang paling banyak tersebar. Bahkan Tuan Haji Wan Muhammad Saghir Abdullah, cucu Syekh Ahmad Fatani, pernah kata kalau anak orang yang mengaji kitab Faridatul Fara'id lahir, dinamakan Faridah. Sebab nak ambil berkat nama itu. Sampai tahap tu. Pada saya ini adalah karamah yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Fatani. Walaupun dengan penulisan buku Faridatul Fara'id yang tidak begitu tebal, tetapi orang mengambil manfaat daripada sejak beliau hidup sehinggalah beliau telah meninggal dunia. Tapi kita jangan lebih-lebih mengangkat. Ada sedikit kekeliruan pada cerita yang Ustaz Syakir Nasuha sebut tadi. Antaranya Ustaz kata surat itu dihantar ke Nusantara. Yang peliknya ketika surat itu dihantar, dikatakan surat itu dihantar, Syekh Ahmad Fatani tak ada di Nusantara. Beliau tinggal di Mekah. Bahkan di dalam rekod-rekod biografi Syekh Ahmad Fatani, beliau hanya berlegar di antara Mekah, Tanah Arab dan Turki. Beliau tak balik ke Tanah Melayu. Anak-anak murid dia yang sebarkan kefahaman beliau di Malaysia, di Tanah Melayu. Dan kitab beliau itu diajar di Tanah Melayu oleh anak-anak murid beliau. Bukanlah beliau sendiri. Berkenaan Mesir pula. Memang direkodkan bahawa Syekh Ahmad Fatani pergi ke Mesir. Tapi untuk tujuan menuntut ilmu di Al-Azhar. Anggarannya mungkin sekitar tahun 1904 hingga 1909. Kemungkinan besar pada era Al-Imam Al-Akbar Ali bin Ahmad Al-Bilawi atau Al-Imam Al-Akbar Abdul Rahman Asy-Syarbini rahimahullah. Saya tak pasti yang mana satu. Tapi ada rekod mengatakan beliau menuntut ilmu di situ selama 2 tahun. Waktu itu masih lagi dengan nama Jami' Al-Azhar. Belum upgrade ke university. Berkenaan Tok Kenali pula. Tok Kenali tak faham perbicaraan antara ulama-ulama Mesir tu. Saya ada sedikit percaya dan banyak yang tak percaya kat situ. Saya percaya jika Tok Kenali tak dapat faham apabila perbincangan menjadi lebih kritikal. Dan ini perkara biasa di dalam perbincangan ilmu. Anda pergi duduk dalam Viva Master, anda akan tahu ketegangan dan ketidakfahaman ini. Apatah lagi jika anda masih lagi dalam tahap diploma. Saya ada banyak pengalaman ini di Al-Azhar dulu. Tapi saya tak percaya jika Syekh Ahmad Al-Fatani dipanggil khusus untuk diuji. Kalau diuji sebagai pelajar Al-Azhar sebelum tamat pengajian, saya boleh percaya. Bahkan dia termasuk pelajar Melayu Al-Azhar yang terawal.
Ruak Jawi yang merupakan tempat khusus untuk menuntut ilmu orang-orang daripada tanah Melayu ke Al-Azhar juga adalah daripada sumbangan Syekh Ahmad Fatani. Beliau yang memperkenalkannya. Mungkin boleh faham sebagai ujian terakhir sebelum tamat Al-Azhar kot. Wallahualam, mungkin kot. Satu lagi isu waktu mengiringi Syekh Ahmad Fatani, Tok Kenali dah menjawat jawatan sebagai Mufti Kelantan. Cuba kita tengok fakta. Menurut laman web Balai Islam dan Istiadat Majlis Agama Islam Kelantan, anda boleh semak dekat website tu dia sebut bahawa Tok Kenali pergi berguru dengan tokoh-tokoh ulama di Mekah pada tahun 1887. Dan waktu ini jugalah beliau belajar dengan Syekh Ahmad Al-Fatani. Tahun 1904, dia mula mengembara bersama Syekh Ahmad Fatani untuk menuntut ilmu di Mesir, Syria dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Kemudian dia balik semula Kelantan pada tahun 1909. Dakwa ustaz ini waktu itu Tok Kenali jadi Mufti Kelantan. Sedangkan dalam rekod tahun 1904 hingga 1909, iaitu tahun beliau mengembara bersama gurunya Syekh Ahmad Fatani, waktu itu Mufti Kelantan antara Haji Nikwan Daud, iaitu tamat 1907, ataupun Haji Wan Ishaq Abdullah, tamat 1908, dan Haji Wan Musa, tamat 1916. Waktu itu bukan Tok Kenali sebagai mufti. Bahkan dalam rekod tak ada senarai Mufti Kelantan yang bernama Haji Muhammad Yusof bin Ahmad Tok Kenali. Jadi memang saja dibuat cerita ni dengan tujuan nak bagi orang dengar lebih syok kot. Cuma untuk berlaku adil, saya katakan bukan kali pertama saya dengar orang kata Tok Kenali ni Mufti Kelantan. Tapi lama dah saya dengar. Cuma baru sempat kita buat semakan, mungkin Ustaz Nasuha, Ustaz Syakir Nasuha pun belum buat semakan dan dia dengar daripada orang lain. Moga-moga dengan perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh beliau juga. Yang terakhir, kritik kitab. Bab kritik ni bab akademik. Dah memang kerja orang akademik, memang memajukan bidangnya dengan pelbagai kritikan, penambahan, sumbangan dan sebagainya. Maka kritikan adalah perkara biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i kritik Imam Malik. Takkan kita nak kata Imam Syafi'i lebih baik daripada Imam Malik, ataupun Imam Malik lebih baik daripada Imam Asy-Syafi'i, ataupun Imam Malik lebih baik daripada Imam Syafi'i disebabkan Imam Malik lebih tua daripada Imam Syafi'i. Tak betul. Kritikan akademik dinilai dengan akademik. Tapi kalau ustaz tu kata Syekh Ahmad Fatani sesat, kitab Faridatul Faraid sesat, saya pun tak setuju. Tapi betul ke dia kata macam tu? Kita pun nak tahu apa yang dia kata. Nak tahu juga kita kan. Mana tahu kita juga boleh mengambil manfaat daripada kata-kata berkenaan, daripada apa yang dia sebutkan. Mungkin dia sebut perkara lain, kita faham perkara lain. Demikian. Jadi saya telah sebutkan 4 perkara di sini. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat. Adakah ia dapat memberi manfaat kepada anda? Jika anda rasa ia suatu perkara yang bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat mengambil manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.